latihan muka surat 53. Okey, soalan tanya, terangkan bagaimana anda menentukan unsur dalam jadual berkala menentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, bila soalan tanya kedudukan, ada 2 poin je. Awak cerita kala berapa, kumpulan berapa. Okey, so dia nak untuk unsur X. So kita tulis siap-siap unsur X 281, unsur Y 24, unsur Z 2881. Okey, so kita fokus pada unsur X. Okey, nombor proton unsur X 11. So bilangan proton dia pun 11. Bilangan elektron automatik sama 11. So susunan elektron bagi atom X ialah 281. Okey, unsur X terletak dalam kumpulan 1. So nak tahu kumpulan, tengok ujung sekali, elektron valence 1. So maknanya dia kumpulan 1 sebab dia ada 1 elektron valence. Okey, unsur X berada dalam kala 3 sebab dia ada 1, 2, 3 petala berisi elektron. Ni wajib, kalau tak buat ni kosong markah awak. Okey. Okey, untuk soalan kedua, soalan tanya unsur Y. Okey, unsur Y. Dia nak kedudukan. Okey, so kedudukan 2 markah. Okey, terangkan macam mana awak dapat kedudukan tu. Terangkan. So lagi 2 markah. Okey, so unsur Y berada, okey, Y tadi kita dah buat, susunan dia 2, 4. Okey, so dia berada dalam kumpulan 14. So ingat, kalau elektron valence lebih dari 3, kita kena tambah 10. Okey, tambah 10, so kita dapat kumpulan 14 kala 2. Okey, so macam mana kita dapat dia kumpulan 14? Okey, so bermula daripada susunan elektron 24. Okey, lepas tu kumpulan 14 sebab dia ada 4 elektron valence. Okey, lepas tu dia kala 2 sebab dia mempunyai 2 petala berisi elektron. Okey, soalan memang senang, tapi soalan ramai pelajar tak boleh skor sebab tak tahu keyword. Soalan tanya kedudukan, so 2 benda je, kala dengan kumpulan. Okey, antara unsur di atas yang mana mempunyai sifat kimia yang sama. So bila sifat kimia yang sama, sifat kimia yang serupa. So sifat kimia yang serupa ni mesti dalam kumpulan yang sama lah. So kita tengok macam mana elektron valence dia yang sama. Okey, so tadi kita dah buat dah susunan elektron. Okey, so yang mempunyai susunan elektron yang sama X dengan Z. Ujung dia 1, 1. Okey. So unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama adalah unsur X dan Z. Okey, so macam mana nak bukti? So kita bukti daripada susunan elektron 281. Okey, Z 2881. Okey, so kenapa kita kata sifat kimia yang sama? Sebab kedua-duanya mempunyai bilangan elektron yang sama. Okey, so habislah latihan. Okey, kita masuk 4.3, unsur dalam kumpulan 18. Okey, nama khas bagi kumpulan 18 adalah gas adi. Okey, so senaraikan unsur-unsur dalam kumpulan 18. Helium, neon, argon. Okey, argon ni jangan tertukar, ramai tertukar dengan argentum. So simbol dia AR, krypton, xenon, radon. Okey, untuk helium susunan dia special, dia nombor 2 kat ujung. So bila 2 kat ujung kita panggil duplet. Okey, yang lain berakhir dengan nombor paling stabil nombor 8, iaitu kita panggil susunan elektron dia oktet. Okey. Okey, so untuk kumpulan 18. Okey, dia special case. So dia adalah gas monoatom. Okey, gas monoatom. Apa maksud monoatom ni? Okey, monoatom adalah maksudnya atom tunggal, dia seorang-seorang, stabil. So dia tak perlu orang lain. So bila awak tulis simbol, kita akan tulis dia He, Ne, Ar. Okey, dia tak sama macam oksigen,
hidrogen, nitrogen, ni semua ni kita panggil dui atom. Maknanya hidup berdua. So untuk kumpulan 18 ni dia adalah monoatom. Okey, terangkan mengapa gas adi mempunyai adalah monoatom dan lengai secara kimia. Okey, sebab untuk kumpulan 18 ni dia dah mencapai susunan elektron duplet atau bagi helium, dan yang lain susunan elektron oktet. Okey, maksudnya kumpulan 18 ni dia punya elektron valence dah full, dah tak boleh masuk dah nombor lain, dah tak boleh masuk dah elektron lain. Okey, jadi dia tidak bergabung dengan unsur lain, sama ada menderma, menerima ataupun berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, so ini soalan paling famous dalam SPM. Okey, so cara awak nak ingat, ini yang saya tulis. Okey, so point pertama, kita akan guna dua je point dia. Okey, yang pertama susunan SE elektron oktet ataupun susunan elektron duplet. Okey, saya nak ingatlah. Okey, yang kedua, bila dia dah oktet atau duplet, dia tidak bergabung dengan, tidak menderma, menerima, berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, so ingat SeO Datuk K, CEO Datuk K. Itulah. Okey, so kegunaan gas adi kena ingatlah. So helium biasanya balon lah, balon cuaca, pesawat. Okey, neon lampu papan iklan, argon untuk mentol elektrik, krypton lampu kilat fotografi, flash lamp, radon untuk ubat kanser. Okey, nyatakan sifat fizik kumpulan 18. Okey, so sifat fizik, so disebabkan dia gas, so dia tidak larut dalam air. So automatik lah tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, untuk kumpulan 18, saiz atom bertambah. Okey, makin lama makin besar menuruni kumpulan sebab bilangan petala. Okey, ni awak tambah sikit. Berisi elektron bertambah. Okey, takat lebur dan takat didih rendah. Okey, dia adalah gas, so biasanya rendah lah. Tetapi menuruni kumpulan dia bertambah. Okey, so apa kaitan dia? Okey, kerana gas-gas adi ini ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Okey, itu secara am. Okey, sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Walau bagaimanapun, takat lebur dan takat didih ini bertambah menuruni kumpulan sebab saiz atom makin bertambah, maka daya tarikan van der Waals pun makin kuat. So makin banyaklah tenaga diperlukan untuk mengatasi. Okey, so kat mana daya van der Waals ni? Okey, contohlah ni helium. Okey, atom dia monoatom. Okey, antara dia dengan kawan dia, okey, di tengah ni lah daya van der Waals. Okay, jangan salah eja jangan eja Askin wall. Okey, so helium tu kecil, jadi daya van der Waals dia tu lemah. Okey, contoh kita ambil argon. Argon saiz dia dah besar sebab dia ada 3 petala. Okey, so bila saiz besar, maka daya van der Waals dia pun, okey, daya van der Waals dia pun dah jadi kuat. Okey, yang ni saiz kecil, daya van der Waals dia lemah. Okey, so itulah maksud dia. So makin besar saiz, makin kuat daya van der Waals, makin banyak tenaga haba kita perlukan untuk atasi daya van der Waals tu, maka takat lebur, takat didih dia pun akan
bertambah. Okey, ketepatan rendah tapi semakin meningkat kerana jisim bertambah dengan banyak berbanding isi padu menuruni kumpulan. Okey. Terangkan mengapa argon tidak bertindak balas dengan filamen tungsten yang panas dari segi susunan elektron valence. Okay, so tadi kegunaan argon isi mantle elektrik. Okay, so disebabkan dia stabil. Okay, point dia sama. Awak cerita dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka dia tidak menerima berkongsi elektron dengan atom lain. So bayangkanlah kalau kita guna contohlah, kita guna gas oksigen dalam mantle elektrik. Okey, oksigen susunan dia 26. Okey, jadi bila 26 dia ada 2 lagi elektron nak bagi penuh jadi 8. Okey, jadi bila dia terima elektron, so mantle awak tu setiap bulan kena tukar, setiap masa kot. Okey, so jadi kita akan pilih kumpulan 18 untuk isi mantle elektrik sebab dia dah stabil, so dia tak akan terima apa-apa elektron ataupun berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, so untuk kumpulan 1, okay, ni nanti cikgu sambung balik.